سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10. Muka surat 10 baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 10 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil kalam itu, dalil Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah subhanahu wa ta'ala akan Musa sebagai berkata-kata, dengan makna menghilang Allah ta'ala akan hijab, akan dinding daripada Nabi Musa, dan memperdengar akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya, kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang qadim. Tiada dengan makna Allah ta'ala, tiada dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala, tiada dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala akan kalam. Ke macam mana dalam cetakan? Sebab saya ni cetakan lama. Tiada dengan makna Allah ta'ala akan kalam, akan berkata, kemudian diam ia, kerana Allah subhanahu wa ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Allah ta'ala sentiasa berkata-kata, yakni Allah ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Dan dalil kalam itu firman Allah ta'ala, firmannya firman Allah ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah ta'ala akan Musa, akan Nabi Musa alaihissalam sebagai berkata-kata. Jadi selesai bicara sifat yang ke-13, sifat kalam, kemudian didatangkan sifat mustahil, kemudian didatangkan pula dalil bagi sifat kalam. Kemudian sebagaimana sifat sama dan basar, sebagaimana sifat sama dan sifat basar didatangkan dalil ayat Al-Quran, kemudian barulah didatangkan dalil akal. Jadi dalil sama basar didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran, kemudian didatangkan dalil akal sama dengan sifat kalam.
Adapun sifat wujud, kidam, baqa sampai kepada sifat hayah, kesemuanya didatangkan dengan satu dalil sahaja, iaitu dalil akal. Bermula daripada sifat sama, basar, ini sifat kalam, didatangkan dalil ayat Al-Quran, kemudian disusuli dengan dalil akal. Sifat wujud, kidam, baqa sampai sifat hayah hanya didatangkan dalil akal sahaja, tidak didatangkan dalil ayat Al-Quran, tidak didatangkan dalil ayat Al-Quran. Jadi dia dalil ni ada dua. Dia dalil ada dua. Satunya dalil dipanggil dalil nakli. Ada satu dipanggil dalil nakli, dalil yang dipindah, yang diambil daripada ayat Al-Quran. Satu dia panggil dalil akli, dalil akal. Satu dalil nakli, satu dalil nakli. Kemudian dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu laginya dalil akli, dalil akal. Dalil akli, dalil akal. Kemudian antara dua dalil ni, dalil ayat Quran lah. Comel dianya. Dalil wujud, dalil ayat Al-Quran, dalil kidam, baqa, dalil ayat Al-Quran. Dalil wujud tak payah dalil wujud ni. Ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat Allah yang mana sekalipun, dia menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Dalil mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ni bicara bab asma Allah, sifat Allah. Dalil Allah ada ke tak? Allah ada lah. Sebab tu kita dengan nama Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah ada ke tak? Allah ada lah. Itu dalil wujud. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Dalil apa? Dalil wujud. Itu bukan dalil wujud, dalil pemurah penyayang. Dan Allah pemurah, Allah penyayang, Allah ada ke tak? Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada tak Allah Ta'ala? Ada lah. Qul huwallahu ahad. Kata lima yang Muhammad, memulai Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Itu dalil wahdaniyah. Dah, Tuhan satu ni ada ke tak? Ada lah. Huwal awwalu wal akhiru. Tu dalil kidam baqa tu. Huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala ada tidak ada permulaan, Allah Ta'ala ada tidak ada kesudahan. Tu dalil kidam baqa. Dan Allah ada tidak ada permulaan, huwal awwalu, Allah Ta'ala ada tidak ada kesudahan, wal akhiru. Dalil ada ke tak? Ada lah. Dalil wujud ni ambil ayat mana pun, wa huwas samiul basir, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Itu dalil Quran sama basar. Dan Allah maha mendengar, Allah maha melihat ni ada ke tak? Adalah Allahnya. Itu dalil ayat Quran. Maknanya mudah je lah dalil ayat Quran ni. Dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hak kita baca qul Allah tu lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsi huwal hayyul qayyum. Al qayyum tu lah. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi huwal hayyu, Allah Ta'ala yang hidup, itu dalil hayah. Al qayyum dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ingat ke dok lama dah ni nak tanya semula. Jadual sifat 20 tu.
Ha? Ingat tak? Dah dua sifat 20. Hak keluar 68 aqaidul iman tu kan. Di dalam tu semuanya dalil ayat Al-Quran. Di dalam jadual tu sifat 20 tu, wujud ke, kidang ke, bakar ke, dalil Quran belaka. Keduk mana dah? Kalau nak semula royak je. Nak semula royak je. Yang jual tu ada dalam kelas kita, nak beritahu ke dia bawa je lah. Takut nak baru dah tu hak lama. Hak lama. Hak lama. Lepas tu nak baru. Nak baru boleh je lah. Nak baru. Dalam tu semuanya dalil ayat Al-Quran. Dalil ayat Al-Quran. Tapi dalam kitab Faridah kita dalil akal belaka daripada wujud, kidam, bakok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sampai ke sifat hayah, dalil akal. Masuk sifat sama basar, sekarang sifat kalam, dimulai dengan dalil ayat Al-Quran. Yang pertama, sebab memang dalilnya ada dua. Dalil ayat Quran satu, kemudian dalil akal satu. Maka didatangkanlah dalil ayat Al-Quran. Satu lagi pula, dengan dalil akal, Allah bersifat dengan samak basar kalam. Kita kalau dalil akalnya berdalilkan ada makhluk. Apakah dalil Allah ada ni? Ada makhluk ni. Apakah dalil Allah kuasa ni? Ada makhluk ni. Ada ni. Dalil iradah ke, dalil ilmu ke, dalil hayah ke, ada makhluk ini. Jadi kalau kita pakai dalil yang sama, dalil Allah bersifat dengan sama basar kalam, ada makhluk ini. Jadi kalau dalil sama basar kalam, ada makhluk ini, dia kalau tak perhati molek, kalau tak perhati molek, tak nampak dalil sama basar kalam, dalilnya ada makhluk. Jadi ada makhluk ni menjadi dalil Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Tak apa nak nampak. Sebab apa kaitan dengan Allah bersifat dengan sama basar kalam? Dalilnya ada makhluk ini. Kita buat bandingan. Seseorang kalau tidak ada tenaga, memang tak boleh buat kerja lah. Itu cerita asbab lah. Hakikat Tuhan belaka. Tapi kalau seseorang yang tidak ada sifat pendengaran, dia jenis pekak, boleh buat kerja ke tak? Boleh buat je. Hak tidak ada penglihatan buta, boleh buat kerja ke tak? Boleh buat lah kerja koda-koda dia. Seseorang yang bisu, boleh buat kerja ke tak? Boleh je buat kerja. Oh, tak ada kerja orang bisu. Dan sekarang ni, kalau Allah tak ada sifat sama basar kalam, kenapa Allah tak boleh buat langit dan bumi? Ada ni. Jadi seperti lalu tu, dalil sama basar kalam dengan dalil ada makhluk tu tak apa nampak. Seperti lalu lah. Ada ni. Sebab Allah mengadakan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, ilmu, hayah, yang mengadakan. Apa kena-kena pula ada alam ini, ada makhluk ini dengan sama basar dan kalam? Ada ni. Contoh tadilah orang yang pekak, yang buta, yang bisu, boleh buat kerja. Kenapa Allah yang tidak bersifat dengan sama basar kalam tak boleh buat kerja? Orang boleh buat kerja. Ni. Mana apa? Sepitah lalu. Maka didatangkan Al-Quran dululah. Walah, kita kalau hurah nampak juga. Apakah dalil sama basar kalam ada alam ini? Apa? Ada makhluk ni juga. Boleh. Tapi kena tu sikitlah baru nampak dalil tu. Sebab kita nak jadikan ada alam, ada langit, ada bumi, ada makhluk menjadi dalil bagi sifat Allah, kita kena faham jalan mana dalil tu. Jangan sebut saja.
Jangan sebut saja, kita faham. Apakah dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi? Kita faham. Apa fahamnya? Kalau Tuhan tak ada langit bumi. Yang kita faham. Tak urang panjang, kita faham dah. Apakah dalil Allah bersifat kudrah, iradah, ilmu hayah? Ada langit, ada bumi. Kita faham. Kalau Allah lemah nak langit bumi macam mana? Kalau Allah tidak kehendak, Allah tidak mengetahui. Semertalah pula kalau Allah tidak hidup, Allah mati, nak langit bumi macam mana? Tu kita nampaklah. Dengan dalil tu, dalil ada langit bumi. Nak ceritanya tiap-tiap dalil tu kita mesti nampak, jangan sebut saja. Sekarang ni kita pun pakai dalil ada langit, ada bumi menjadi dalil Allah bersifat dengan sama, basar dan kalam. Kalau kita dok perhati molek tak nampak jalan dia. Sebab apa kaitan dengan sama, basar dan kalam Allah menjadikan langit dan bumi? Apa kaitan? Contoh tadi, orang yang pekak, buta, bisu budak kerja gagah orang pekak gagah buat kerja, orang bisu gagah buat kerja, orang buta je lah dia agak teraba-raba sikit tapi boleh buat koda-koda dia. Tapi kalau pekak dengan bisu gagah buat kerja dia. Jadi kenapa kau menjadi dalil sama, basar, kalam dengan ada makhluk? Jadi sekali imbah tu tak nampak jalan dalil dia. Maka didatangkan dengan dalil ayat Al-Quran terlebih dahulu. Dalil sama' dan basar, wa huwas sami'ul basir. Dalil bagi sifat kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Pada ni wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalil ayat Al-Quran menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kalam. Ada ni. Tapi kalau kita pergi selapis lagi, kita nampak. Jangan dok banding dengan manusia yang pekak, yang buta, yang bisu budak kerja. Sebab ada pengembala dia, Allah Ta'ala yang mengatur, yang menjadikan segala-gala. Memanglah manusia yang buta, pekak, buta, bisu budak kerja, sebab ada Tuhan yang mengatur segala-gala, yang menjadi segala-gala. Allah Tuhan tiba-tiba tidak bersifat dengan sama, basar dan kalam. Ada ni sifat kekurangan tu. Orang pun kalau pekak kekurangan dah. Kalau orang buta, orang bisu kekurangan dah. Ada ni dipanggil OKU ke tak? Orang pekak OKU ke tak? Ya. Jadi orang pekak boleh parking dekat lah. Dan saya tu tanya sungguh ni, kan OKU boleh parking dekat kan? Orang buta kita nampak lah OKU kalau buta. Kalau pekak dengan bisu, kalau OKU juga boleh parking. Main dekat pintu lah. Kalau pergi mana-mana supermarket ke mana kan ada parking OKU tu kan. Kalau buta nampak OKU sebab dia pakai tukat teraba-raba. Tapi kalau pekak dengan bisu, OKU ke tak? OKU tak? Macam mana? Kena ubuh di kereta dia. Bubuh stiker tu. Mana kita beli stiker tu, kita bubuh je lah. Kita boleh pakai dekat. Kat payah. Kita duduk pusing. Tak ada parking kosong. Situ Allah sayangnya lah. Kosong je. Dekat pintu pula. Kita pusing apa kali pusing dah. Sayang tempat tu. Kita buat tu baik, kita buat tepek stiker dia. Boleh parking situ. Bukan tu kedah. Jabatan Kebajikan Masyarakat ke apa? Ada tu. Mana kalau kau, yelah kalau kau pekak dia keluar kereta gagah-gagah. OKU apa sini ni? Pakai Pak OKU. Dia pekak gagah. Tiba-tiba pergi parking kat OKU. Orang marah lah. Kalau dia bisu, betul nak kata ke mana? Tak lah. Kalau kata OKU. Sebab pekak dengan bisu ni gagah, kau parking jauh pun boleh. Kalau buta menasabah lah. Dia
payah nak berjalan. Tapi nak ceritanya, kalau kita katalah pekak bisu OKU, orang kurang upaya. Kalau orang pun kira kekurangan sangat dah. Ada ni. Kalau pergi meminang tu pun dah payah lah orang pekak ni. Dia kena bahasa isyarat. Dia kena cari orang bahasa isyarat jugalah. Jadi tengok, jumpa kedai-kedai makan tu kan, oh dia punya bercakap. Bukan bercakap lah, dia punya tu. Allah kata. Kita tengok galik tengok tak? Galik tengok. Tapi tak faham. Tapi galik je. Mana kita panggil orang istimewa, istimewa jugalah. Kita tak faham apa pun, tapi dia punya tu, mana ingat dia tu, begitu isyarat itu perkataan dia, maksud dia. Orang nak kira. Ada istimewa, tapi nak ceritanya kekurangan. Kalaulah Allah tidak bersifat dengan samak basar dan kalam, kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, macam mana Allah nak menjadikan langit dan bumi? Kalau Allah sendiri pun bersifat dengan sifat kekurangan. Tambahan pula kita sudah berpegang secara ijmal di permulaan, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ni yang tidak terhingga banyaknya. Mana sifat kekurangan? Contohnya pekak, buta, bisu. Apakah dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil kita berpegang maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Ada langit, ada bumi. Mana di antara sifat kekurangan? Pekak, buta dan bisu. Dalil ada langit bumi juga bolehnya. Dalil Allah bersifat dengan samak basar kalam, ada langit, ada bumi. Dalil maha suci Allah daripada pekak, buta dan bisu, ada langit, ada bumi. Boleh. Boleh je. Tapi dia kena selapis lagi. Dia tak sama dengan apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah? Ada langit, ada bumi. Daya bahas dah. Daya hurah panjang dah. Sebab kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, sebaliknya Allah bersifat dengan sifat lemah, macam mana Tuhan yang lemah nak buat langit dan bumi? Daya hurah panjang dah, nampak dah. Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah, ada langit, ada bumi. Tapi kalaulah ada langit, ada bumi menjadi dalil pada samak, basar dan kalam ni, jalan dia menjadi dalil juga. Samak basar kalam menjadi ada menjadi dalil bagi samak basar dan kalam, jalannya dia kena cerita sikit. Ada ni sebentar lalu tu dok apa nak nampak. Sebab itulah kitab Faridatul Far'id dia mendatangkan dalil ayat Al-Quran boleh disusuli dengan dalil akal, sama dengan sifat samak dan basar. Jadi 3 sifat, samak, basar dan kalam. Didatangkan 2 dalil, satunya dalil ayat Al-Quran, satunya dalil akal. Yang mana kita kemah dah tiap-tiap pegangan aqaidul iman yang 50 berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul wajib berdalil. Fardu ain berdalil, walaupun dalil ijmal bukan dalil tafsil, tapi berdalil tu wajib fardu ain ke atas kita. Kalau kita berpegang satu-satu pegangan, tiba-tiba hanya semata-mata turu orang, tidak berdalil sendiri, dipanggil orang muqallid. Orang yang turu orang dalam bab pegangan, maka orang ni orang yang berdosa. Walaupun pandangan muktamad, imam dia sah, tauhid dia sah. Tapi pandangan imam pun tak sah, tauhid pun tak sah kalau tidak berdalil. Pandangan muktamad dia pegang betul dah kan. Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Maknanya dia pegang macam dah. Dalil tak ada, turu orang. Berdosa lah kerana tak ada dalil. Itu pandangan muktamad. Wajib fardu ain kena ada dalil. Dalil ni dia panggil apa? Tandaan, penunjuk. Tandaan, penunjuk. Kita duk pegang satu-satu akidah. Dalilnya, penunjuknya mana? Orang mengajar tak boleh gitu. Tak boleh pakai orang gitu. Itu panggil turuk, dia panggil. Dalam bab usuluddin tak boleh. Kalau bab fiqh boleh lah.
kita beramal pada satu-satu hukum. Hak ni wajib, hak ni sunnah, hak ni makruh, hak ni batal. Kita hanya tu orang ngajar. Kitab pun tak ada tangan. Kita dengar saja. Dah? Kata wajib satu-satu perkara tu, mana dalil? Tahulah orang ngajar kata wajib. Orang ngajar kata sunat, orang ngajar kata haram, orang ngajar kata batal. Dalilnya mana? Bab fiqh. Tak ada dalil, tak apa bab fiqh. Tapi dak kemahlah orang panggil. Kitab pun tak ada, apa pun tak ada. Hanya setakat ingat gitu je. Tapi kalau fiqh tidak berdalil tak salah. Tapi ilmu kena ada. Kenapa kata wajib? Saya rasa barangkali salah gitu. Kita belajar. Lepas tu kita turut je orang ngajar tu kata wajib. Kita berpakarlah wajib. Dalil mana dalil? Dalil tak tahu. Orang mengajar pun tak datangkan dalil contohnya. Setakat wajib kerana orang tu mengajar. Jangan wajib. Wajib dia mendengar orang ngajar mana? Tak tahu, saya gamak je wajib. Tu salah gitu. Maknanya dia belajar. Dia kata wajib tu ada guru. Tapi dalilnya mana? Dalil tak reti. Maknanya turut orang dalam bab hukum fiqh. Tu tak apa tu. Ada ni. Tapi nak ada dalil lah. Nak ada dalil kena ngaji kitab besar lah pulaknya. Ni kita nak ngajar asas-asas tu tak ada dalil tak apa. Cuma orang mengajar ni kalau benda tu pelik-pelik, jarang-jarang orang dengar. Tak mari dalil Al-Quran hadis pun nyatakanlah dalam kitab mana. Ni kalau hak benda pelik-pelik lah. Kalau benda hak asas-asas tu tak apalah, tak beritahu kitab pun. Kalau benda-benda yang pelik-pelik, hukum hakam yang agak tak pernah orang dengar. Lepas tu timbul pula pertikaian. Kena nyatakanlah kitab mana, ulama mana, imam mana. Kalau bab setakat hak mudah-mudah tu tak apalah, tak ada dalil. Maknanya kalau orang minta dalil tu jangan kita nak menyalahkan semata-mata. Cuma kalau lah hak kecil-kecil pun minta dalil, lepas tu kita sedarkan dia. Nak dalil ni kena ngaji lebih sikit. Ni pernah lah almarhum Tok Guru, orang nak dalil, dia pun tak apalah, mari rumah. Mari rumah Tok Guru pun beri kitab. Tu kitab Tok Guru pun tunjuk muka surat sekali. Mana buka-buka tu memang di tempat tu dah. Dia nak dalil ni, Tok Guru beri kitab. Lepas tu dia pun, Tok Guru baca lah, saya dah reti nak baca kitab Arab ni. Kamu nak dalil kan, kamu bacalah kitab ni. Saya tunjuk dah tempat, awak cari sendiri. Saya tak pandai baca, Tok Guru baca. Kalau awak suruh saya baca, kalau saya baca salah, awak tak tahu. Awak kena tengok kitab diri lah, baru kemah nak berdalil. Tak pandai, dah tak pandai. Tanya dalil apa? Bukan maknanya dia tanya dalil hak tak sepatutnya. Tok Guru sebut dalil semua kalau benda-benda pelik-pelik sampai Tok Guru sebut dalil. Tapi nampak cara bertanya tu handalang sangat. Handalang, nampak gedebek. Tok Guru kitab baca, datang kitab tak pandai baca, tak baca, suruh Tok Guru baca. Kalau Tok Guru baca, Tok Guru boleh kelentong. Ada ni. Jadi tak pandai kan? Tok Guru boleh kelentong lah. Baca sendirilah baru sahih dalil. Baru dia senyap. Jangan. Bukan salah tanya dalil, tapi kena tengoklah kesesuaian dia. Ni saya pernah ceritalah, saya pernah kena. Lagi tazkirah je, kitab pun tak bawa, apa pun tak bawa. Tazkirah jemputan sahaja. Ada lalu awal-awal lagi. Ustaz, kita ada jemaah kita ustaz tak sama dengan tempat lain. Tempat lain ni boleh cerita je wajib sunat. Tak datangkan dalil. Tempat kami wajib ke, sunat ke, sah ke, batal ke, kena datangkan qala Allah, qala Rasulullah. Kata. Ni tak pandai kita tangga tu. Kitab pula tak ada. Kalau kita ada pun bawa kita kecil-kecil, tak ada dalil dalam tu. Dah terkadang orang mengajar sebut dalil, tengok depan dia tu ada kitab mana. Bukan ingat dapat lotok dia pun. Dia bersandar pada kitab je. Dah kalau kita tak ada. Kalau tanya dalil, dah nganga kitanya. Gitu pula hanya jemputan saja, tak ada buat kita, tak ada apa, dia minta dalil.
Sebab kami ni nak sebut kata wajib ke apa ke, kena datangkan dalil. Tidak, kami tak mau pakai pasal-pasal tempat lain. Oh, kata handalan kata. Saya pun tanyalah. Yelah, saya ni tak apa pandang mana dalil-dalil ni. Tapi orang sini baguslah. Hak nak beramal wajib-wajib ni ada dalil barulah nak pakai. Kalau tak ada dalil tak mau pakai. Lama wajib-wajib ni kena ada dalil barulah boleh pakai. Hak wajib-wajib ni. Saat ni kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kan? Wajib dah maghrib 3 rakaat. Memang wajib ya, sebab itu bilangan rakaat maghrib. Dalilnya mana? Dalil maghrib 3 rakaat, dalilnya mana? Dah dalil. Lah dalilnya mana? Dah nak beramal. Wajib ni maghrib 3 rakaat ni sebab bilangan rakaat. Mana dalil? Nanti kita nak sembahyang isyak 4 rakaat. Wajib sembahyang isyak 4 rakaat tu tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dalilnya mana? Isyak 4 rakaat. Kan surah ni kan kata kalau tak dalil tak beramal. Mana dalil? Seorang dok bunyi. Tapi dia best orang tu je. Sonyak pasu dah. Jadi sebelum dimakan kita makan dia dulu. Bukan. Nak tanya dalil tu tanya molek. Jangan buat handalang sangat. Kita baru ngaji setakat nak tahu rukun 13. Kalau tebing-tebing tanya, Fatihah, rukun sembahyang, dalilnya mana? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi hadis. Jadi kalau tanya boleh jawab ke tak? Dalil rakaat iktidal rukun ada dalil? Dalilnya mana? Ada hadis lengkap lah. Tapi kita orang awam ni hala nak ingat hadis Nabi apa semua tak pandai. Jadi hak asas-asas tu tak apalah. Kalau hak jarang-jarang didengari ataupun timbul pertikaian. Macam mana ustaz kata hak ni wajib, kami tak pernah dengar. Jadi seeloknya datangkanlah dalil ataupun datangkanlah kitab mana-mana biar boleh sama-sama tengok. Walaupun perkara tu wajib, mungkin orang tempat lain tahu belaka, mungkin ada tempat yang tak pernah belajar. Wajib kami tak pernah dengar pun, mana dalil contoh. Tu tak ada apa. Kalau tak boleh bagi dalil segera orang mengajar, tak ada ni tak ingat ataupun tak ada catatan, beritahu dalil tu kemudian, ataupun beritahu kitab tu kemudian. Tak salah mana minta dalil. Tapi ada adab lah. Jangan tanya dalil macam orang sombong. Macam orang sombong. Lepas tu dalil pula nak istinbat hukum dia nak ambil hukum dia dalil tu pula. Kita fakih ke tidak? Bukan hanya semata-mata ayat Quran, semata-mata hadis Nabi. Sebab terkadang hadis Nabi ni berlawanan antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Yang mana kedua-dua hadis tu hadis yang sahih belaka. Ada ni banyaklah hadis-hadis yang berlawanan. Sebagai contohlah bab fiqh ni, sentuh kemaluan, hadis sahih batal wudu, hadis sahih juga tak batal wudu. Mazhab Hanafi ambil, mazhab Syafi'i kita ambil hadis yang kata batal wudu, sentuh kemaluan. Mazhab Hanafi tidak, sentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, dia ambil hadis yang sahih juga. Dua-dua hadis yang sahih. Tapi macam mana ulama ambil hukum? Itulah kita ikut ulama. Semata-mata nak jumpa hadis Nabi nak menetapkan hukum tak boleh. Sebab hadis ni banyak. Dia gitu. Jadi kita dalam fiqh ni kita turutlah. Tapi kita nak ada kitab juga depan kita belajar. Ada kitab hukum hakam wajib apa semua ni. Sunat ke? Lepas tu nak dalil buka kitab lebih besar. Ini bicara asas-asas ni, bukan bicara hak tinggi-tinggi tu. Orang belajar siapa hak level tinggi tu, buka kitab besar ada dalil lah. Mana-mana mazhab ada dalil belaka. Kalau kita buka dalam fiqh Islam Adilatun 4 mazhab tu semua disertakan dengan dalil. Buka kitab-kitab seumpama tu kita akan jumpa dalil. Mazhab Syafi'i kata begian, dalilnya ada. Mazhab Hanafi kata begian, dalilnya ada. Kita ni bukan masalah dalil. Masalah kita diri hukum tu pun, satu-satu hukum pun tidak ingat-ingatnya. Hukum tu mazhab Syafi'i saja ni, tak campur mazhab lain pun dah ingat-ingatnya kitanya. Gitu dalam bab fiqh. Lepas tu kadang-kadang bab taharah, bab semua ni duk belajar.
Lepas habis ulang sebab kita tak apa ingat, bukan tak apa ingat dalil, hukum hakam tu kan. Mana ni? Jadi kadang-kadang yalah, pakai dalil, jangan pakai ulama tidak maksum. Tu bunyi comel. Kita nak pakai dalil Al-Quran hadis pun nak pakai ulama juga, bukan pakai otak kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tiba ulama tidak maksum, memang ulama tidak maksum, Nabi yang maksum. Tapi cara cakap tu, dia pokok lain sebenarnya. Mari dalil-dalil, berdasar kepada dalil. Inilah dalil yang lebih kuat. Adapun dalam mazhab Syafi'i tu dalil yang lemah. Mungkin hadis ni mazhab Syafi'i tak jumpa. Hebat jadinya. Allah kata orang sekarang, mazhab Syafi'i ni menetapkan hukum begiang-begiang ada dalil dia. Contoh baca kunut tu lah. Tapi dalil mazhab Syafi'i dalil yang tak kuat. Mana hebat dia lagi daripada Imam Syafi'i. Padahal sepatutnya datangkanlah dalil mazhab Syafi'i baca kunut subuh sunat. Datangkan dalil mazhab Hanafi kunut subuh tak ada. Datangkan dalil. Sudah setakat tu sudahlah. Mazhab Hambali pun sama, kunut subuh tak ada dalil. Datangkan dalil. Setakat tu sudahlah kita ni. Tak payahlah nak panjang-panjang. Dalil mazhab Syafi'i berkaitan kunut subuh, dalil yang lemah. Dalil yang lebih hampir dengan sebenar, dalil yang menyatakan bahawa tak ada kunut subuh. Jadi terror sangat tau. Tu mana kita dengar kalau orang ceramah gitu. Tapi orang kini, orang muda-muda minat sekarang. Haji ni ngaji orang tua, dengar tak ada satu hadis pun bawa balik. Tak minat. Pergi dengar sejam 2 jam, satu hadis pun tak balik. Balik benda hukum je, wajib sunat. Dalil satu hadis pun tak bawa balik. Ni tak ni hadis ni. Kita ambil hukum daripada hadis sendiri. Ulama tidak maksum. Allah kata. Bunyi manis tu tapi beracun. Beracun tu. Itu yang mengilukan masyarakat. Tak apa, nak dalil tak apa. Pada perkataan tu eloklah datangkan dalil. Betul tu, elok datangkan dalil. Tambah kalau perkara-perkara yang timbul pula, timbul pertikaian pula. Perkara-perkara timbul pertikaian sama telah lah. Dia kena datangkan dalil. Datangkan kitab ke imam-imam ulama mana ke yang menyatakan satu-satu perkara tu. Biar gitulah. Pada ni. Tak ambil kita hanya cerita. Bila ditanya ambil mana, tak boleh nak cerita. Jangan gitu. Mana kita yang ngajar tu sendiri. Bila ada timbul isu, nak tanya dalam kitab mana ambilah, tak boleh cerita. Saya pun dengar-dengar. Kalau dengar-dengar jangan duk nyapa kat orang. Jangan duk nyapa kat orang. Maknanya kalau sebut tadi, kalau kata tak boleh nyatakan segera dalil ataupun kitab ataupun pandangan ulama mana-mana, balik tengoklah dalam kitab kita ngaji. Dalam kitab kita ngaji tu takkan nak ingat belaka, tapi hukum tak ada dalam tu, kita cari balik. Minggu depan kita cerita lah. Kalau benda pelik-pelik lah. Kalau benda asas-asas tak ada apa tu. Tapi kita ni pelik belaka orang kita ni. Pelik belaka. Air mustakmal pun pelik orang kita ni. Air mustakmal pun pelik. Ustaz tu ngajar apa gitu. Air sebeldi boleh pakai berwuduk untuk satu keluarga. Selagi air tak habis lagi tu boleh celup, ambil wuduk dalam tu. Cerita situ dah orang dia tu lah. Tempat-tempat yang keputusan air tu kan. Rumah flat tu lift punah pula. Kita Terengganu tak tahulah. Duduk KL tu kan rumah flat tinggi-tinggi tu kan dia naik pakai lift. Tapi kalau lift punah, macam mana? Wallahu a'lam lah, tak pernah hadapi. Macam mana? Pernah jumpa keadaan gitu. Maknanya rumah tu rumah tinggi. Kalau 4-5 tingkat boleh khabar lagi 4-5 tingkat tu. Kalau rumah 4-5 tingkat memang tak ada lift. Kalau rumah biasa, rumah hak mahal pun ada lift tau. 4-5 tingkat tu macam hak di Kiliang tu tau, tak ada lift tu. Tapi hak ni hak tu atas hak tinggi. Hak tu wajib ada lift hak tu tau. Mesti ada lift tu. Tapi lift kadang-kadang punah. Kan ni? Air tak ada. Kan ni? Kena ngaku air.
Nak ambil semayang ni. Hai semayang payah apanya. Standby satu baldi, pakai celup dalam tu lah. Tak ada mustakmal. Pandailah cara untuk mengekalkan air tu status air mutlak. Tak jadi air mustakmal, tahulah. Adalah cara hukum fiqh dia. Hak tu pun habis pelik dah orang kita ni. Habis pelik dah. Sebab dipahamnya, masuk jari sebatang, mustakmal dah. Hak tu. Allah kata payahnya lah. Hak tu bukan hukum pelik. Kita pelik. Hukum tu tak pelik. Kita yang pelik. Jangan dulu mula-mula ajar buat air mutlak mustakmal bulak mata Imam Haji. Tapi mujur masa tu ngajar kitab Wisyahul Afrah. Kitab kemarin tengok di yang burung tu. Dalam tu terang-terang cerita. Mandi sunat tak akan jadi mustakmal, wuduk sunat tak akan jadi mustakmal, basuhan sunat tak akan jadi mustakmal. Mana basuhan sunat? Basuh muka kali kedua sunat, basuh muka kali ketiga sunat, tak akan jadi mustakmal air. Basuh tangan kali kedua, basuh tangan kali ketiga tak akan jadi mustakmal air. Maka basuh muka kedua ketiga celup dah berdi tu. Itu basuhan sunat tak akan jadi mustakmal. Dan kitab Wisyah Kamil. Masa tu gede lah. Mula-mula jangan. Hak basuh muka kali pertama tu mengakak dah kecil. Tu yang celup dan berdi mustakmal air. Maknanya untuk yang pertama tu basuh luar, yang kedua ketiga muka tu masuk dalam berdi tu. Satu keluarga boleh pakai selagi yang mana air tu ada. Tapi pelik. Tu. Tapi sekarang ni pelik pun tak jadi isu mana. Dulu jadi isu. Jadi isu dulu. Air mutlak mustakmal jadi isu. Muafiq masbuk pun berlawan orang je. Muafiq masbuk berlawan orang je. Berlawan warna dia bertelingkah, bukan bertelingkah. Cuma Ustaz, kenapa? Kenapa masbuk? Kan? Kenapa muafiq? Kita ada depan ni, hurang molek dalam kitab tak faham juga sebab dia masbuk faham kut jalan salau. Memang bertelingkah lah. Bertelingkah dalam kelas masa dulu pelik Ustaz ni ngajar. Bukan pelik, kita pelik, benda mudah tak tahu. Gitu. Tapi memang dalam bab hukum ahkam fiqh ni ada perkara-perkara yang jarang-jarang dikemukakan. Itu kena nyatakan kitab. Ada ni. Yelah kalau dulu-dulu ni contoh-contoh bab fiqh. Dulu-dulu kan, orang dulu kalau korban kau bagi lapang. Satu bahagian wak upah. Satu bahagian wak upah tu salah sepakat pak mazhab tu. Pada ni. Tapi masyarakat tak tahu. Kita kemukakan kitab. Gitu. Kalau tidak dulu, payah dulu kalau tak sebut kitab. Sebut kitab pun payah lagi. Dah kita lama ni. Dah kita selama ni. Kalau tak ada upah, kita tak boleh tolong. Jadi gitu pula dah. Ada ni. Tu kena ada kitab lah. Kitab matla'i ke contoh. Dia akan cerita dalam tu. Tidak boleh buat pengupah dengan daging korban. Upah dengan duit boleh. Upah dengan daging boleh. Tapi bukan daging korban. Korban tak boleh buat upah. Boleh nak upah 7 bahagian. 1 bahagian tuan lembu jangan jual. 1 bahagian tu jual 6 je. Hak 6 tu jual bagi korban kat akikah ke. Hak satunya tuan tak jual. Hak satunya memang buat upah. Okey je. Bukan tak boleh buat upah. Jangan upah dengan daging korban. Sekarang ni 7 bahagian tu daging korban. 7 tu daging korban. Lepas tu dia ambil daripada hak 7 bahagian ni, buat bahagian ke-8 sebagai upah. Jadi bahagian ke-8 ni adalah ambil daripada 7 bahagian. Hak 7 ni hak korban. Lepas tu bertepi pula 1 bahagian ke-8 upah. Atau haram ittifaq pak mazhab tu. Contoh. Tapi dah pelik-pelik ni nak kitab jugalah. Ni cerita dulu ni. Sekarang alhamdulillah benda tu tak ada. Tapi nak boleh ke betul tu. Ingat dah orang dulu buat macam mana? Dia buat upah. Dia bagi 8 dia buat upah. Dia kalau hukum-hukum macam hak setahun sekali tu boleh ada kitab lah. Ada kitab sebagai sandaran. Bukan tu orang semata-mata. Hak bab korban tu kena ada kitab.
hak upah macam mana, hak salahnya kat mana, daging korban pula, hak wajib sedekah banyak mana, hak daging korban tu pula kalau kita nak buat korban, kita nak niat ke korban bahagian untuk mak ayah kita yang sudah meninggal tanpa ada wasiat macam mana, boleh ada kitab. Baik, ini benda yang semasa, tetapi benda tu setahun sekali. Mana biar kita ada kitab kita sendiri. Contohnya kitab Matla'il Badrin. Comel dalam tu. Kitab Matla'il Badrin, dalam tu comel bab korban. Kalau tak ada arah, saya akan baca bab korban kitab Aqidatun Najim. Bukan baca kitab lah, cuma saya akan bagi fotostik kitab Matla'il Badrin. Saya akan ambil satu tempat. Mana ni? Ambil point lah. Ambil point. Mana kita ada kitab tu sendiri, kita hasil ni point dia lah. Kalau tak ada arah, had ni lah. Pukul 9 pagi di Masjid UMT. Masjid UMT. Ada masjid tau. Saya pernah masuk dah sekali. Tadi ada masjid dah. Saya pernah masuk dah sekali. UMT pukul 9 sampai pukul 11. Memang kita tajuk korban lah. Tajuk korban. Saya akan fotostik Matla'il Badrin. Itu biasa dah saya buat dah sebelum ni. Sebab dalam kitab Matla'il Badrin tu ada belaka tu. Korban dengan ayam jantan. Ada dalam tu cerita bab korban tu ada. Mana adalah perkara-perkara yang agak pelik-pelik sikit di dalam tu. Mana kita pelik dan pelik, ada kitab, ada sandaran. Kita nak gitulah. Sebab amalan tiap-tiap tahun. Macam mana daging korban, daging akikah contohnya. Ada mantan itu buat makan, ada orang kafir mari nak makan. Macam mana pula nak kira? Sebab daging korban dengan akikah haram kita beri pada orang kafir, tak boleh. Sekarang daging korban kita bagi metah, kita takkan beri pada orang kafir. Tapi kalau daging akikah kita buat jamu, buat makan, kita panggil orang mari rumah kita. Terenung tak apalah, orang Melayu belaka, orang Islam belaka. Kalau duduk negeri luar tu, jiran tetangga tu kafir, takkan kita panggil dia mari makan. Kita tak boleh makan rumah dia, dia boleh makan rumah kita sebab kita suci. Itu kelebihan orang kita suci. Dia boleh mari makan rumah kita, kita boleh makan rumah dia. Orang kafir boleh makan kedai orang Islam, orang Islam tak boleh makan kedai orang kafir. Tu beza suci duduk mana. Suci duduk mana? Suci duduk orang Islam lah. Sebab apa? Orang kafir boleh mari makan kat orang Islam, orang Islam tak boleh makan kat orang kafir. Nampak beza situ tu kan. Jadi bila kita buat makan, jiran kita akan takkan tak jemput. Dia mari nak makan ni daging akikah ni. Bukan daging hok kunduri kahwin. Tu dah apa tu? Hak daging kunduri kahwin tu dah apa? Ni daging korban daging akikah. Kafir tak boleh. Lepas tu kita kena sedia satu meja yang lain. Kamu makan di sini. Untuk daging kamu di sini, daging di sini kamu tak boleh makan. Peliklah dianya. Kenapa pula? Kami boleh makan belaka daging mana pun. Daging katok pun kami boleh makan. Daging cocok pun kami boleh makan. Kenapa pula kamu tak boleh makan? Daging di meja tu, meja ni kami boleh makan. Nak jawab macam mana? Susah pula. Macam mana cara dia untuk mengatasi masalah tu? Tapi kalau tempat kita tak ada lah tempat kita ni. Tapi jangan main juga. Ada orang daging akikah dibuat kahwin. Ada. Daging akikah dibuat jamu kahwin. Ada ni. Boleh je nak buat jamu kahwin pun. Tapi dalam jamuan kahwin tu adalah orang kafir mari tu makan. Sebab apa? Sebab ada kenalan ni. Kan biasa kan jamuan kahwin tu kan adalah bukan Islam mari. Kenalan kawan sekolah, kawan kerja. Tiba-tiba daging tu ada daging akikah. Nak kira macam mana? Tak apalah, kita suruh dia makan daging ayam aja. Lembu jangan makan. Pelik dia. Kami nak makan lembu sedap. Contohnya. Ayam dia ada sok modal di rumah. Kamu daging jangan sentuh. Kamu ambil ayam sahaja. Susah jadinya. Kan? Tu kita kena kemah belajar mulai. InsyaAllah kitab Matla'il Badrin dia cakap dalam tu mana lengkap lah. Bicara bab korban dan akikah. Mana kita sekurang-kurang kita tahu mana kita. Tu sekurang-kurang. Sebab ada perkara-perkara yang perlu ada sandaran. Kita nak tinggi laginya, nak ngaji, nak tahu dalil Al-Quran hadis tu, tu lagi tinggilah. Sekurang-kurang bab hukum fiqh ni kita nak tahu kitab. Tu sekurang-kurang. Tapi kalau kita turut semata-mata saya dah tahu, kitab-kitab saya dah tahu,
Cuma guru saya ajar begini. Okey dah pekohnya. Tapi tak berapa kemah lah. Ada nanti. Kita buka kitab. Ni saya ada catat dalam kitab ni. Ni ada ni masalah ni gini, ni masalah ni tulis tepi tak ni tengok baca ni. Mana ada sandaran sekurang-kurang. Tapi kalau kita pekoh langsung tak ada tempat sandaran, hanya kita ambil daripada guru yang ajar, okey je. Okey. Ni bukan bab pegangan. Bab pegangan wajib berdalil. Bab pegangan wajib berdalil. Dalil Al-Quran ataupun dalil akal. Dan dalil tu pula kita kena faham jalan dalil dia. Bukan hanya sebut dalil sahaja. Kena faham. Dia pun jalan dia. Jalan dalil tu. Jadi UMT tu pukul 9 sampai pukul 11. 2 jam lah. Kita ni sejam setengah je. 2 jam. Bicara bab korban dan bicara bab ada soal jawab bab korban. Tapi biasa kalau bicara bab korban kita akan selit dengan akikah. Sebab di korban akikah ni ada hukum yang sama, ada hukum yang berbeza. Dan bab korban akikah ada hukum yang sama dan ada sebagai hukumnya yang berbeza. Tapi orang kita ni biasanya dua tu dibuat sekali. Kalau ada sembelihan korban, dia adalah ambil bahagian korban satu, ambil bahagian akikah satu. Orang kita jenis gitu, dia jenis gitu pang di korban akikah dia. Walah akikah ni dia tak kait dengan masa. Korban ni dia ada masa dia je 4 hari. 10, 11, 12, 13 je. Akikah ni bila-bila masa. Yang afdalnya hari ke-7 selepas daripada kelahiran anak. Mana patut dia bila-bila masa, tapi kita nak pergi selit juga di korban yang masih diterhad. Tambahan pula antara korban dengan akikah, afdal korban daripada akikah. Saya ambil korban satu bahagian, saya nak ambil akikah satu bahagian. Kita ambil korban satu bahagian ini, keluarga kita ada berapa orang? Keluarga kita ada 4-5 orang. Laki, bini, anak 3-4 orang. Ada kita kata ada 4-5 orang dalam rumah kita. Kita ambil sebahagian je korban. Bahagian lagi ni akikah. Kedua-dua tu ambil korban belaka lah. Sebab apa? Sebab dalam rumah tu ada 4-5 orang. Yang afdalnya 4-5 orang tu 4-5 bahagian korban saja. Akikah kamu ambil waktu lain lah. Sebab memang afdal korban daripada akikah. Tapi tak apa nak buat pun. Tak kata berdosa, tak kata salah. Orang ambil muda. Ada orang ambil muda, dia buat akikah, masa korban dia nak buat ambil muda. Tapi kalau kita afdal korban lah. Saya ambil dah korban satu, akikah satu, dua-dua ambil korban belaka. Satu untuk kita, satu untuk bini kita. Itu biar afdal. Ni cerita afdal ni bukan kata salah ke berdosa. Yang salah faham. Tak salah tak berdosa, sah je akikah tu. Tapi mana afdal? Sebab kita ke jalan mudah. Nak buat akikah waktu lain ni payah. Dia gitu je lah. Ada ni. Tambah pula kalau akikah pula seekor kambing. Berapa ratus kambing? Tahu? Kambing berapa? Korban pun 700-800 dah ni. 700 dah ni. Ke mana? Mana biar kita sahih amalan-amalan kita tu. Biar kita sahih kejap kemah. Bab-bab amalan ni lah. Kita buat korban akikah pun memang hak kita buat semua. Korban kita buat semua. Akikah kita tak lepas dari akikah. Sekarang ni habis dah anak, cucu lahir akikah, cucu lahir akikah, cucu lahir akikah. Sentiasa pada ni panjang masa ni kan cucu kan keluar semua kan cucu. Cucu keluar semua. Makna tak okey dengan tok ni beranak semua. Tak okey dengan tok ni beranak semua. Mana beranak? Mana ni sebulan 2 bulan tak ada semua tak okey dengan tok ni. Pakana beranak. Kelas-kelas hilang tak ada. Tak ada. Mana ayah haji ni lama tak ada beranak ayah haji. Ayah haji dengan mak haji lah beranak. Tak ada ni. Tunggu anak dia 40 hari. Jaga cucu baru. Allah kata, tua-tua beranak lagi. Haji mak haji ni tinggal kelas, tinggal jemaah. Waktu urusan dia dah. Tapi nak ceritanya, orang kita ni sebut kata akikah memang amalan. Sebab akikah memang amalan. Tapi kita buat amalan tu biar kita sahih. Ni masih duk tanya lagi mana afdal
Metoh pergi metoh ke, mana afdal dengan masuk ke. Jadi kita pun kadang-kadang benda tu benda asah je. Antara bagi metoh dengan kita masuk panggil orang mari. Masuk kita atas rumah orang contohnya. Mana afdal. Hak tu benda hukum asah je. Antara korban dengan akikah. Tapi hak tu benda soalan tahunan. Lepas tu kata biar kita apa-apa hal, biar ada sandaran. Biar ada kitab molek, gitulah. Bab fiqh pun. Kalau bab tauhid ni tetaplah lah. Bab tauhid ni kita berpegang mesti ada dalil. Kita sendiri, dalil ayat Quran ataupun dalil akal. Dalam ini bicara bab dalil sifat kalam sebagai samak dan basar terdahulu, didatangkan dalil ayat Al-Quran dan didatangkan dalil hadis Nabi, datangkan dalil akal, dalil ayat Quran, dalil nakal, dia panggil dalil naqliyun. Kemudian di bawah tu baru disuruh dengan dalil aqliyun. Dimulai dengan dalil ayat Al-Quran. Dan dalil kalam itu firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Berkata-kata Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Takliman, sebagai berkata-kata. Tapi ni dalil Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Dalil Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Adapun apa yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu bukan dengan wa kallamallah, bukan. Bukan kata Nabi Allah berkata-kata Nabi Musa dengan wa kallamallah. Tak. Wa kallamallah ni menceritakan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada ni. Perkataannya, perkataan dia banyaklah. Perkataan ni. Antara Allah berkata-kata Nabi Musa alaihi salam tu, antaranya anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tu. Itu perkata-kata Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tu berkata-kata Allah dengan Nabi Musa, apakah yang ada di tangan kanan engkau ya Musa? Hak Tuhan kata Nabi Musa nya, qala lam tarani walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu hak perkataan yang Nabi Musa, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan Allah Ta'ala berkata-kata dengan wa kallamallah, bukan. Jadi wa kallamallah ni menceritakan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa makna berkata-kata ni? Dengan makna ni jalanan Imam Asy'ari. Dengan makna menghilang Allah Ta'ala akan hijab, akan dinding antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Menghilang hijab daripada Nabi Musa dan memperdengarkan akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya yang qadim. Ini jalanan Imam Asy'ari. Bukan perkataan seumpama anallahu la ilaha illa anna, bukan. Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Allah memperdengarkan akan sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kalau ikut kepada makna perkataan kita sekarang, anallahu la ilaha illa anna. Tu. Ini jalanan Imam Asy'ari. Bukan dengar perkataan, tapi dengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengarnya macam mana? Sifat kalam Allah ada,
tiap-tiap yang ada boleh didengar walaupun tidak ada suara. Dia gitu je. Ni jalanan Imam Asy'ari, yang mana kitab Faridatul Faraid mengikuti jalan Imam Asy'ari. Adapun jalan Imam Maturidi, Allah Ta'ala menjadikan suara yang mana Nabi Musa dengar suara tu yang telah jadikan tu. Waktu hak kalam lafzi. Itu jalanan Imam Maturidi. Allah Ta'ala, Nabi Musa dengar akan kalam lafzi. Allah Ta'ala menjadikan suara, maka Nabi Musa pun dengar akan kalam lafzi yang telah jadikan suara. Bunyi ayatnya anallahu la ilaha illa ana. Contoh hak Nabi Musa, hak Allah berkata-kata Nabi Musa. Bidang kita dak ni, ini jalanan Imam Asy'ari. Bukan dengar perkataan, dengar sifat kalam Allah. Kalau ikut perkataan, maknanya macam tadi. Anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Allah Ta'ala kata Nabi Musa AS. Jadi jalanan Imam Asy'ari itu mungkin muskil juga. Kita macam mana boleh dengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, sifat kalam yang qadim ni. Ini jalanan Imam Asy'ari. Menghilang Allah Ta'ala dengan makna menghilang. Allah Ta'ala akan hijab ni, terangkat hijab ni antara Nabi Musa, daripada Nabi Musa, dan memperdengarkan akan Nabi Musa akan kalamnya, kalam Allah yang qadim. Tiada dengan makna Allah Ta'ala akan kalam, bukan makna Allah berkata kemudian diam ia, bukan gitu. Allah berkata-kata kemudian Allah diam. Tu tidak, bukan gitu maksud dia. Dengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Kenapa sentiasa berkata-kata? Sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Sebab berkata-kata tu terjemah daripada sifat kalam Allah, kalam nafsi, kalam ismi. Ni ada orang ngajar ni. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Allah cakap sama-sama tak berhenti. Macam mana pula gitu? Ni ada orang faham gitu. Kerana Allah sentiasa berkata-kata. Ni dalam kitab Faridah ni. Apa makna berkata-kata? Tengok dahulu. Sifat kalam. Kedua belah kalam. Apa terjemahan kalam? Artinya kalam berkata-kata. Mana Allah sentiasa berkata-kata, ke mana Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Dari situ. Bukan berkata-kata, bercakap ni bukan. Ni kalau baca sendiri boleh jadi gitulah. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Apa makna sentiasa berkata-kata? Allah cakap tak berhenti-berhenti. Allah. Orang kalau cakap tak berhenti-berhenti pun pelik dah tau. Ni Allah cakap tak berhenti-berhenti. Dan ni Allah sentiasa berkata-kata. Berkata-kata tu terjemahan daripada sifat kalam, sifat yang ketiga belah. Atas tu lah. Atas tu kan. Ketiga belah kalam. Apa kalam? Artinya berkata-kata. Apa berkata-kata? Dan itu berkata-kata sifat yang qadimah, sifat ada di Tuhan tu berkata-kata. Bukan berkata-kata bercakap-cakap tak berhenti-berhenti, bukan. Sentiasa berkata-kata dengan bahawa Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Sebab apa? Sebab sifat kalam Allah qadim, dan sifat kalam Allah qadim dan baqa, kekal kan. Sebab yang qadim dan baqa adalah zat dan sifat Allah. Yang qadim, yang baqa, zat dan sifat Allah. Dari sifat kalam Allah ni qadim dan baqa. Ada ni. Jadi Allah sentiasa berkata-kata dengan makna Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Sebab sifat Allah ni baqa, belaka, kekal belaka. Ada ni. Kan kita ni tidak qadim dan tidak baqa. Zat dan sifat Allah qadim dan baqa. Ada zat yang tidak qadim baharu tapi baqa, ada. Syurga dan neraka. Syurga dan neraka tu kan qadim ke baharu? Baharu. Binasa ke kekal? Kekal.
Zat kita ni baharu dan binasa. Zat neraka, syurga dan neraka baharu dan kekal. Banyak baharu dan kekal ni. Arah pun kekal, kursi pun kekal, kolam pun kekal, tapi baharu, tapi kekal. Ada pun yang qadim dan kekal, zat dan sifat Allah. Tapi kekal zat dan sifat Allah dengan kekal syurga dan neraka tak sama. Kekal syurga neraka, kolam ke, arah ke, apa ke, kekal syurga neraka ni Allah yang buat kekal, bukan sifat dia kekal. Sifat yang baharu pasti ada penghujung, ada awal, ada penghujung. Ada ni. Sebab itulah syurga neraka ni harus binasa, tapi Allah yang kekalkan. Dia gitu. Tapi zat dan sifat Allah qadim dan kekal. Jadi sifat kalam Allah kekal. Jadi Allah sentiasa berkata-kata dengan makna Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Itu dalil kalam, dalil ayat Al-Quran. Dan dalil kalam pula bahawasanya jikalau tiada berkata-kata, nasihat adalah ia bisu, dan bisu itu kekurangan. Ini dalil kalam, dalil akal. Wallahu a'lam.